Melati kuntu tumbuh, melata saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka kata, saya sembah pemuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak bergaya. Izinkan saya untuk memberitahu tajuk forum pada hari ini. Tajuk forum berkisar mengenai pandemik mengubah pemikiran pelajar. Baiklah hadirin, sebelum kita menyusuri lebih mendalam topik perbincangan, boleh saya memperkenalkan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Ahli panel yang pertama ialah Nurul Atikah. Seterusnya saya memperkenalkan ahli panel kedua iaitu saudari Siti Hajar, dan panel yang ketiga ialah saudari Siti Aisyah. Bisa dalam perkenalan dengan semua ahli panel, kita akan teruskan pada topik forum kita. Hadirin yang dihormati, bagaimanakah kes COVID secara menyeluruh kepada masyarakat dari segi penerimaan norma baru? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel yang pertama. Silakan saudari Nurul Atikah. Okey, terima kasih kepada moderator. Okey, sebelum saya pergi ke soalan moderator, izinkan saya untuk berkongsilah sepotong doa daripada Rasulullah untuk agar orang mukmin ini mungkin terhindar daripada penyakit. Okey, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari penyakit lupa, gila, kusta dan juga penyakit-penyakit yang buruk. Okey, berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator sebentar tadi berkaitan dengan COVID, di mana boleh saya katakan COVID kesan itu sangat memberikan kesan yang sangat mendalamlah kepada kita, khususnya rakyat Malaysia kan. Sebabnya kesan COVID ni pada awalnya telah memberikan kesan yang negatif lah kepada seluruh rakyat Malaysia, boleh saya katakan. Tidak terkecuali dunia juga menghadapi masalah yang sama. Dan disebabkan benda ni disebabkan oleh wabak ni, kita tak pernah mengalami wabak sebegini, dan juga kita sendiri pun tidak pernah ada pengalaman berkaitan dengan wabak yang sangat dahsyat kan. Jadinya oleh sebab itu penerimaan pada awalnya ni orang kata sangat susah lah untuk kita rakyat Malaysia menerima keadaan di mana kita pada ketika itu 18 hari bulan 3 2020 negara kita bermulanya lockdown, di mana pada ketika itu negara kita seluruh rakyat Malaysia diperintahkan untuk duduk di rumah, dan juga berbagai sektor yang ditutup menyebabkan kita berkurung di rumah, kita orang kata lebih masa di rumah lah. Jadinya pada ketika itu pun kerajaan mengambil tindakan disebabkan oleh kes yang semakin meningkat dari hari ke hari, dan juga kes kematian yang semakin meningkat, menyebabkan kerajaan perlu untuk melakukan buat lockdown lah untuk menjamin keselamatan rakyat Malaysia juga pada ketika itu. Okey, perkara ini sebenarnya sangat membimbangkan lah pada ketika itu, di mana orang kata dari segi kesihatan banyak kematian, banyak kes meningkat, dan menyebabkan ada segelintir keluarga yang trauma disebabkan oleh kes COVID ini. Dan juga kalau itu dari sudut kesihatan, tapi dari sudut pekerjaan sebagai contoh kan, di mana pada ketika itu banyak rakyat Malaysia yang dibuang kerja, banyak rakyat Malaysia yang mengalami tekanan disebabkan oleh tidak mempunyai pendapatan pada ketika itu dalam tempoh lockdown. Dan yang mana yang dibuang kerja itu sangat menjejaskan, especially mereka ketua keluarga yang ada family yang untuk mereka sara, tapi disebabkan COVID mereka perlu untuk mereka diberhentikan kerja, dan menjadikan itu satu tekanan sehingga ada yang menyebabkan kes bunuh diri berlaku pada ketika itu. Jadi hal ini sebenarnya pada ketika itu sangat membimbangkan lah. Sebabnya kita kata makin hari ke hari rakyat Malaysia ni mengalami tekanan. Sehingga ada talian e-counselling yang boleh digunakan untuk mereka yang mempunyai masalah berkaitan dengan sepanjang berlakunya COVID kan. Jadinya walau macam mana pun kita perlu menerima pada ketika itu norma baru, dan secara perlahan kita semuanya perlu menerima dan memilih untuk menjaga keluarga masing-masing.
kita tak boleh nak pertikaikan lagi apa yang dilakukan kerajaan pada ketika itu disebabkan oleh COVID yang semakin hari semakin meningkat. Okay. Dari segi penerimaan pada ketika awalnya memang susah untuk menerima, tetapi seperti saya cakap tadi, hari ke hari kita boleh menerima dan kita sebenarnya ada perkara yang positif. Okay, sebagai contoh, pada ketika itu kita banyak meluangkan masa dengan family dan mungkin dalam tempoh sebulan lockdown kita menggunakan masa tersebut untuk bersama dengan keluarga. Mungkin sebenarnya kita tak mampu, kita sibuk dengan bekerja, ibu bapa sibuk bekerja, tetapi ketika lockdown, ketika COVID ini, mereka mengambil peluang untuk meluangkan masa dengan ahli keluarga, memanfaatkan masa tersebut dan menjadikan itu orang kata satu penerimaan kepada setiap keluarga, setiap individu. Jadi perkara tersebut, COVID ini sebenarnya mendatangkan kesan yang positif dan juga kesan yang negatif lah. Okay, jadi itu sedikit perkongsian daripada saya. Terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Nur Atika. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang kes COVID-19 kepada pelajar. Seterusnya saya mohon penjelasan dari ahli panel yang kedua, iaitu saudari Siti Hajar, tentang bagaimanakah cabaran yang dihadapi oleh pelajar ketika pandemik. Silakan saudari Siti Hajar. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada teman kita. Baik, bagi menjawab soalan kita yang ada cabaran mengenai yang dihadapi oleh pelajar ketika COVID-19. Antara cabaran yang kebanyakan pelajar hadapi adalah cabaran yang kurang memuaskan. Ada pelajar yang datang internet yang tidak bisa keluar dari masalah cabaran ini akan berlakulah jika berlaku keadaan seperti tidak dan seperti hujan, ataupun mungkin dalam masalah seperti mungkin ada pelajar yang tinggal di kawasan pinggir bandar atau kampung yang mana mungkin tidak seperti atau kemudahan capai internet yang baik. So, rakyat ini memerlukan belanja besar untuk jangka sepanjang sekaligus keadaan ini memerlukan kepada keluarga yang mempunyai pendapatan yang rendah atau mungkin persoalan kepada keluarga yang dapat keluarga miskin dan mempunyai ramai anak yang masih belajar, yang mana mungkin anak-anak itu menggunakan gadget untuk menjalankan proses pembelajaran secara alternatif. So, pembelajaran yang lancarlah apabila akses internet dapat dicapai dengan baik dan proses pembelajaran dapat dinikmati sepenuhnya. Jadi kalau capai internet kurang memuaskan, memberikan kesanlah terhadap keinginan pelajar, semangat pelajar untuk hadir ke kelas online ataupun untuk berilmu lah. Jadi capai internet yang terhad akan menyebabkan pelajar tidak dapat disampaikan bicara atau kelas, dan mereka juga terlepas perkara yang penting yang diajar. Guru serta kita menghadapi kelewatan untuk kelas jawab kuis disebabkan masalah internet yang kurang memuaskan. Selain masalah internet juga, pelajar yang data tidak free kerana terpaksa berkongsi dengan adik-adik yang ramai dan menggunakan secara berbeza. Ini juga kata merupakan cabaran yang dihadapi oleh pelajar dengan cabaran mengenai masalah kewangan. Pembelajaran sekarang ini memerlukan pelajar mengeluarkan kos perbelanjaan kerana mereka perlu membeli gadget atau perlu menggunakan data yang mungkin agak rendah untuk masuk wifi, bayar internet. Jadi bagi pelajar yang kurang berada atau mungkin kurang berpendapatan, perkara ini memberi kesan kepada kewangan keluarga kerana terpaksa membayar kos yang tinggi bagi mereka tidak berpeluang pembelajaran secara digital. So, daripada masalah internet, masalah kewangan, perkara ini juga berkait dengan masalah kesedaran. Masalah kesedaran yang tidak membantu akan membantu semangat pelajar untuk belajar. Contohnya masalah kesedaran yang tidak positif ataupun mungkin apabila pelajar mungkin situasi
cuaca yang panas ataupun ruang belajar ke tidak sepanjang sesi pembelajaran. Sama juga dengan sesi sebelum di bawah bisa daripada ataupun bisa daripada yang datangnya daripada kemajikan ataupun luar-luar sekolah. Jadi ada juga pelajar kata mempunyai soalan daripada pelajar sama ada yang mereka terpaksa membantu ibu ke pasukan dan memasak anak-anak sekolah. Jadi gangguan macam kita menyebabkan mereka menjadi terputih untuk hadir kelas secara dapat. Jadi keadaan sekolah tidak berfungsi apatah lagi apa keadaan sekolah tidak mampu memantau. Jadi pelajar pun merasa tidak berada dalam proses pelajaran sekolah, hanya sekadar mendengar tapi tidak dapat secara lebih lanjut ini apa yang dipelajari kerana tidak dapat komunikasi atau tidak dapat berhubungan dengan guru dan rakan sekolah untuk bincang untuk memahami subjek yang dipelajari. Jadi itu sahaja buat sekolah untuk soalan. Terima kasih. Okey, terima kasih Saudari Siti Hajah atas penjelasan yang panjang lebar tentang cabaran yang dihadapi oleh pelajar ketika pandemik. Okey, soalan yang seterusnya ialah saya akan ajukan kepada ahli panel ketiga iaitu Siti Aisyah tentang bagaimanakah pandemik boleh mengubah pemikiran manusia. Silakan Saudari Siti Aisyah. Okey, baik. Terima kasih moderator atas soalan yang diajukan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menjawab soalan moderator, bagaimana pemikiran boleh mengubah cara berfikir pelajar adalah bagaimana yang kita tahu, pandemik ini banyak mengubah cara hidup manusia, di mana daripada kita bersosial sehingga kita terpaksa berkurang dalam rumah akibat nak elak daripada jangkitan COVID-19. Ramai yang terjejas pada pandemik tersebut ekoran daripada pandemik ini dari segi kewangan, pembelajaran dan sebagainya. Jadi di sini saya nak tekankan kepada pembelajaran lah, yang mana dalam fasa pandemik tersebut kerajaan menyuruh untuk pelajar-pelajar ni belajar di rumah secara online, termasuklah pelajar universiti. Bukan sahaja pelajar sekolah menengah rendah, tetapi pelajar universiti pun digalakkan untuk belajar secara online atas talian. Bagaimana fasa pandemik ini mengubah pemikiran pelajar adalah dengan perubahan persekitaran pembelajaran, di mana pelajar ni bertukar cara pembelajaran mereka. Disebabkan pelajar ni bertukar pembelajaran mereka ni, mereka perlu bersungguh-sungguh dalam memahami apa yang diajar, kerana cabaran pembelajaran pada fasa pandemik ni sangatlah mencabar dan risikonya sangatlah tinggi berbanding pembelajaran secara fizikal. Sebagaimana ada juga cabaran-cabaran tertentulah yang macam panel yang kedua kita kongsikan, cabaran dari segi internetnya, gangguannya dan sebagainya. Itu adalah cabaran yang mana ada ketika pandemik. Jadi pelajar perlulah lagi bersungguh-sungguhlah dalam belajar untuk mengarungi segala cabaran yang ada. Jadi itu dari sudut pelajar, dan pensyarah juga memainkan peranan penting, yang mana pensyarah ni boleh merancang strategi lah untuk pelajar ni lebih ada kemahiran berfikir yang baik. Okay. Bila salah satu cara untuk mengembangkan pemikiran pelajar-pelajar ni adalah bertanyakan soalan kepada mereka. Jadi pensyarah ni boleh bertanyakan pelbagai soalan ketika dalam pembelajaran dan pengajaran tersebut. Jadi dengan cara ni, walaupun secara online, pelajar ni boleh bagi tumpuan sepenuhnya dan mereka ni berfikir untuk menjawab soalan yang ditanya. Bila diajukan soalan, mereka perlu menjawab dan berfikir apa jawapan yang perlu mereka jawab. Jadi itu adalah satu caralah untuk mereka mengasah kemahiran berfikir mereka. Jadi sebaiknya pensyarah boleh mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan sedia ada pelajar bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka. Okay.
Soalan berbentuk perkaitan, kesan dan akibat serta penerokaan adalah salah satu cara lah untuk pelajar ni lah kembangkan idea-idea mereka, pendapat mereka, dan cara ini sangatlah penting untuk memastikan pelajar dapat melihat kandungan mata pelajaran mereka serta mereka boleh mengaplikasikan apa yang mereka belajar tu dalam kehidupan seharian. Bukan sahaja belajar untuk memahami, tapi belajar untuk apply dalam kehidupan seharian. Jadi selain itu juga syarah ni boleh juga menggalakkan pelajar untuk bekerja dalam kumpulan, sebab bila pelajar ni bekerja dalam kumpulan, dia boleh menunjukkan kemahiran mereka ni menyusun atur tugasan-tugasan, menyusun atur cara mereka nak presentation. Jadi dengan cara ni juga dapat mengembangkan fikiran mereka. Dan mereka juga dapat bertukar pendapat antara ahli kumpulan mereka dan sebagainya lah. Jadi perkara-perkara ni lah boleh mengembangkan fikiran mereka. Jadi itu sahajalah jawapan daripada persoalan yang ditanya moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Siti Aisyah. Demikianlah perbincangan daripada semua ahli panel tentang pandemik mengubah pemikiran pelajar. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan sudah sampai ke atas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kalau kita telah sampai ke penghujung bicara. Terimalah salam bersantun, salam yang meminta maaf dan salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.